Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi Ahad kepada anda semua. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk menonton webinar Jaga Diabetes Sebelum Jantung Anda Binasa. Kita harapkan anda semua yang sedang menonton ketika ini berada dalam keadaan baik-baik saja dan sihat. Dan sebelum kita nak mulakan sesi webinar kali ini, mungkin ini adalah pengalaman pertama anda menyertai webinar yang kami anjurkan ataupun yang dianjurkan oleh Astro Awani Link. Dan saya ingin mengambil peluang ini untuk memberikan anda sedikit tips ataupun panduan untuk mereka yang baru saja merasai ataupun menggunakan webinar ini, menonton webinar ini, bagaimana cara-cara ataupun kaedah yang anda boleh lakukan untuk mengoptimumkan pengalaman anda untuk mengikuti sesi webinar secara langsung ini. Dan sebelum saya mulakan, saya nak mainkan satu video ataupun VT untuk sama-sama kita saksikan cara ataupun kaedah untuk anda mengoptimumkan pengalaman sesi webinar anda. Kami sarankan anda menutup semua tab-tab audio dan video untuk memaksimumkan rangkaian bandwidth anda. Jika anda mengalami sebarang masalah teknikal, sila tekan butang reconnect berwarna merah untuk disambung semula. Jika terdapat kegagalan teknikal yang serius membabitkan sebilangan besar peserta, kami akan melakukan sistem reset. Anda akan dimasukkan ke dalam bilik webinar baru secara automatik. Sila ajukan sebarang soalan kepada speaker dan pastikan anda menekan butang Mark as Question dan kami akan menyampaikannya kepada hos webinar. Akhir sekali, kami ingin mendengar pendapat anda tentang pengalaman webinar ini. Jika anda berpuas hati, berikan kami rating 5 bintang. Selain itu, hantarkan komen anda melalui borang Contact Us di laman web kami iaitu link.astroawani.com. Baik, itu dia tadi cara-cara ataupun kaedah untuk anda boleh mengoptimumkan pengalaman webinar anda. Dan seperti kita maklumkan, tajuk sesi webinar pada kali ini adalah Jaga Diabetes Anda Sebelum Jantung Anda Binasa. Apabila bercakap mengenai diabetes ini, kita serba maklum bahawa jumlah pesakit diabetes kini meningkat di seluruh dunia dan juga di Malaysia khususnya, terutamanya di negara-negara membangun. Contohnya di Malaysia ini, kalau kita lihat prevalennya di Malaysia agak tinggi. Kerana data yang saya peroleh daripada Institut Diabetes Negara menganggarkan ada sejumlah 4.5 juta penduduk menghidap diabetes, yang lebih membimbangkan separuh daripada 4.5 juta itu tidak tahu pun yang mereka sebenarnya menghidap ataupun mempunyai diabetes. Dan ini bukan satu perkara yang boleh kita banggakan kerana angka itu 4.5 juta pengidap diabetes yang dianggarkan pada di Malaysia ini sebenarnya adalah angka yang tertinggi di Asia Tenggara. Jadi Malaysia mempunyai kadar ataupun rekod yang tidak perlu kita banggakan sebenarnya. Kadar obesiti tertinggi di Asia Tenggara, diabetes tertinggi di Asia Tenggara, dan ini sangat membimbangkan kerana diabetes ini mempunyai gelaran yang menakutkan, iaitu pembunuh senyap yang mampu merosakkan organ-organ dalam badan kita. Dan selain itu juga kita saksikan fakta-faktanya di sini bahawa penyakit diabetes ini boleh menyebabkan pelbagai kesan. Yang paling teruk ataupun mudah kita faham, kita lihat ada yang sampai kena potong kaki, tangan, buta ataupun ada masalah jantung. Tapi persoalannya di sini, di sebalik fakta-fakta ataupun maklumat-maklumat yang kami berikan ini, adakah kita sebenarnya benar-benar faham tentang sakit diabetes ini dan ataupun kencing manis, dan apa kaitannya dengan sakit jantung? Untuk itu saya nak bersama dengan dua orang panelis kita pada pagi ini. Yang pertamanya saya nak jemput Datuk Dr. Zanaria Hussein. Beliau merupakan Ketua Unit Endokrin Hospital Putrajaya dan juga Ketua Perkhidmatan Subkepakaran Endokrinologi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Selamat pagi. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Datuk kerana sudi menyertai webinar ini.
Dan dalam masa yang sama juga saya nak menyebut seorang lagi panelis, Profesor Dr. Imran Zainal Abidin, pakar perunding kanan kardiologi dan ketua bahagian kardiologi Pusat Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum Prof, selamat pagi. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Ya. Apa khabar kedua-dua tetamu kita? Harapkan dalam keadaan sihat-sihat semua. Sihat, alhamdulillah. Okey, pertama sekali kita nak bawa kepada perbincangan ini kepada perkara yang asas dulu. Penyakit diabetes ataupun dalam bahasa pasar yang lebih mudah difahami di kalangan rakyat di luar sana, kencing manis. Macam mana sebenarnya kita boleh dapat kencing manis dan kenapa ianya digelar sebagai kencing manis? Kalau boleh Datuk Dr. Zanariah menjawab. Ya. So daripada istilah kencing manis ya. So untuk kencing jadi manis, sebenarnya darah kena manis dulu. Tapi kita nak kata istilah darah manis tu mungkin banyak erti dia pula ya. Tapi sebenarnya dalam darah kami tahap gula dikawal sangat rapi ya, iaitu imbangan kita panggil hormon-hormon, terutamanya hormon insulin ya yang keluar dari pankreas. Jadi tahap gula selalunya antara, katakan secara amnya antara 4 hingga 8 lah ya untuk pesakit, untuk orang yang tiada diabetes. So diabetes terjadi apabila tahap glukos atau gula ya, kita pakai istilah gula dalam darah meningkat dan secara kita kata continuous atau berterusan gula tu tinggi ya, melebihi tahap-tahap normal. So untuk ini terjadi pasti ada tidak seimbangan kesan insulin, iaitu hormon dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Sebab gula ni kalau dia berlebihan, dia patut masuk ke kita panggil bilik store ya, storeroom. Mana storeroom untuk gula dalam badan? Kita simpan gula berlebihan sebagai punca tenaga, iaitu di otot-otot, dan terutama organ yang banyak simpan gula adalah di hati ya, dan selalunya dalam bentuk kita panggil glycogen ya. So hati ada glycogen, otot ada glycogen, iaitu tempat kita simpan gula bila perlu, bila kita nak buat sesuatu yang memerlukan tenaga, akan dikeluarkan disebabkan lagi satu imbangan hormon lain yang menyebabkan gula tu keluar daripada tempat simpanan. Tapi sentiasa tahap gula dan paras gula darah tu kekal dalam tahap yang normal. Apabila tidak cukup hormon insulin ataupun otot dan hati ni tidak tahu kenapa, banyak faktor, mungkin kita tahulah, tapi dia tidak menerima kesan insulin sebaik-baiknya. Maknanya insulin tu ada tapi nampaknya kesan dia tak bagus. Jadi pintu untuk buka storeroom tu tertutup. Gula tak dapat masuk, dihalang. Kunci tak ada untuk buka pintu tu, iaitu kesan insulin yang baik. So saya cuba nak cerita macam ni lah. So sebenarnya diabetes ni terjadi bila gula berlebihan ya, dalam darah, terutamanya imbangan hormon insulin terjejas dan kesan hormon tu di tisu-tisu badan terutama otot dan hati pun terjejas. Gula naik, bila gula naik, gula keluar melalui air kencing. Dan daripada kurun-kurun abad-abad dulu, cara mereka dapat tahu ialah mereka rasa air kencing tu manis. Dan itu sebab dia namanya kencing manis. Ya. Satu penemuan penyakit yang agak unik, rasa kencing manis. Sekarang jadi saya nak share sikit lah pasal hal kencing manis ni. Saya adalah satu slide ni saya nak tunjuk tentang kencing manis ni, macam mana dia orang discover lah Dan macam mana Datuk cakap tu lah, ini adalah macam mana dia orang discover kencing manis. Ini adalah satu rekod daripada tahun 100 ke 200 before BC lah. So diorang ni describe kencing manis dengan cara macam Datuk cakap lah. Dan
daripada dulu lagi dia orang akan dah kata dia akan rasa urine yang sangat manis. Dan dari situ juga Caraka Samhita ni dah dapat kesan orang yang ada kencing manis ni dia kurus, pucat, makan berkurang, minum air yang banyak dan tapi ada juga yang gemuk macam tu ya. Jadi ini adalah satu penyakit yang ancient atau penyakit purba yang masih lagi menjadi masalah pada kita sekarang. Okey, itu saja yang saya nak share. Balik kepada Akib. Jangan tutup dulu sebab saya nak Prof sebab tadi Datuk ada sebutkan bahawa dia ada kaitan dengan hati ataupun jantung pada insulin itu. Dan ini juga satu perkara yang mungkin mereka di luar sana terlepas pandang kerana apabila ada seseorang itu menghidap kencing manis ataupun diabetes, dia mungkin tak perasan yang ianya ada kaitan dengan keadaan jantung. Jadi bagaimana kaitan yang mereka dua penyakit ini saling berhubung ataupun terhubung kait? Prof. Oh saya? Oh okay. Sorry. Jadi ulang balik soalan tadi. Sorry. Selain daripada sinta-sinta ataupun penyakit-penyakit yang komplikasi daripada adanya diabetes ini, bagaimana ianya boleh sebenarnya berkaitan dengan jantung kita? Jadi sebenarnya kencing manis ni ada banyak kesan-kesan pada organ-organ badan lah Jadi kalau saya share slide yang ini, nampakkan slide ini? Okey, jadi dia yang ini Jadi pada jantung, kenapa dia boleh menyebabkan penyakit kardiovaskular adalah kesan kepada salur darah jantung itu sendiri. Saya tak pasti sama ada you all boleh nampak tak slide salur darah jantung ni. Tapi apa yang saya nak tunjukkan dalam slide ni ialah terdapat pengumpulan kolesterol dalam salur darah jantung yang menyebabkan lama-lama dia terjadi tertutup. Dan juga inilah yang menyebabkan serangan jantung tu berlaku lah. Jadi bila kita punya gula tu tinggi, kolesterol kita pun jadi kelang kabut. Jadi tekanan darah pun kita boleh jadi naik. Dan ini semua menjurus kepada penyebatan salur darah jantung lah. Sebab tu 50% daripada pesakit jantung, pesakit kencing manis selalunya akan ada sakit jantung. Mungkin saya boleh tambah sedikit lah ya. Yeah. So sebenarnya mungkin kalau kita tengok lagi secara asas punca penyakit-penyakit yang menyebabkan risiko tinggi sakit jantung sebenarnya ialah berkaitan obesiti atau berlebihan berat badan ya. Dan apabila ada begini dan imbangan kalori tidak baik yang mana kalori tinggi dan aktiviti kurang, obesiti meningkat, so sesuatu yang terjadi ialah sesuatu konsep mungkin susah sikit nak faham, kita panggil insulin resistance ya. Insulin yang sedia ada dalam badan nampaknya tidak dapat berkesan dan berlaku juga penyakit 3 serangkai macam Profesor Imran mungkin beritahu. Diabetes tu terjadi di samping tekanan darah tinggi, di samping juga kolesterol atau lemak-lemak dalam badan dan darah yang tidak baik dia punya tahap. Apabila ketiga ni berlaku sedia kada dan juga dalam seseorang selalunya yang mengalami berat badan lebih, terutamanya di bahagian tengah atau kita panggil abdominal obesity, so risiko sakit jantung meningkat dan tiga-tiga penyakit ni, diabetes, darah tinggi, kolesterol, semuanya attack salur darah semua dalam badan. Salur darah besar, salur darah kecil dan salur darah yang paling penting ialah pastilah salur darah yang membekal otot-otot jantung ya. So salur darah ini apabila dia rosak dan dia cedera, lama kelamaan menyebabkan semua sakit jantung yang terkenali, juga sakit bila salur darah lain seperti di otak jadi stroke. Bila salur darah di anggota badan macam kaki ya, lower limb, itu pula jadi kurang bekalan darah dan mungkin itu menyebabkan komplikasi macam gangrene dan amputasi ya. So sedikit sebanyak begitu. Dan salur darah kecil pula kalau dia
rosak disebabkan punca-punca itu menyebabkan masalah mata, salur darah kecil di mata, salur darah kecil di buah pinggang, ya, salur darah kecil di saraf-saraf dalam badan. Ya. Ini satu perkara yang mungkin ramai yang tidak sedar kesan ataupun komplikasi daripada mempunyai kadar kandungan gula yang agak tinggi dalam badan ini. Seperti yang Prof sebutkan tadi, selain daripada kepada mata dan juga tubuh kita, tapi kami juga ada melakukan satu poll ataupun tinjauan bertanyakan kepada orang awam di luar sana sama ada adakah mereka tahu kaitan antara diabetes dan jantung, dan surprisingly 64% tidak mengetahui bahawa penyakit diabetes ini ada kaitan dengan sakit jantung, dan ini satu yang agak membimbangkan apabila mereka tidak mengetahui kesan daripada satu penyakit yang boleh hubung kait ataupun seperti Prof dan Datuk sebutkan tadi jadi penyakit 3 serangkai. Cumanya penting, saya selalu beranggapan bahawa mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Tapi macam soalan macam mana kita nak mencegah kalau kita tak tahu apa puncanya. Punca dalam tubuh dari segi sudut saintifiknya mungkin kita sedar, tapi faktor-faktor lain, apa yang kita makan, faktor mungkin genetik kita, adakah ini juga antara faktor ataupun punca yang menyebabkan seseorang itu boleh menghidap diabetes? Prof, kami tak mendengar audio daripada Prof, tapi tidak mengapa Prof. Okey, boleh. Sorry. Saya lupa on. Okey, jadi saya nak share sikitlah slide yang ini ya. Slide yang ini menunjukkan benda yang kita kena fokus ya. Okey, dia ada sikit jam. Anyway, apa yang saya nak cakapkan ialah dia ada lebih kurang 5 faktor lah yang kita kena tengokkan kalau kita ada kencing manis ni. Nombor satunya ialah sejarah keluarga. Saya rasa sejarah keluarga ni mainkan peranan yang sangat penting lah. Kerana especially yang kencing manis yang jenis 2 tu lah. Kerana keluarga yang ada mak bapak yang ada kencing manis, selalunya dia akan ada anak yang akan menghadapi kencing manis. Itu faktor keluarga. Adakah faktor keluarga ni kita tak boleh ubah? Bolehkah kita tukar mak bapak kita? Memang tak boleh. Tapi kita kena tengok kenapa dalam keluarga tu ada kencing manis. So antara faktor-faktor yang dalam keluarga ni yang boleh menyebabkan kencing manis ialah seperti yang disebut oleh Datuk, ialah obesiti, kegemukan. Kegemukan ni selalunya adalah faktor keluarga. Kalau kita tengok budak ni gemuk, selalunya kita tengok mak bapak dia pun gemuk. Jadi dia adalah satu faktor dalam keluarga ya. Dan jadi yang ketiganya ialah dia ada diet yang tak seimbang. Jadi keluarga yang makan macam-macam, makan nasi banyak dan sebagainya, diajarkan kepada anak-anak dia, teruslah anak dia pun boleh dapat kencing manis. Dan yang ketiganya ialah keluarga yang macam ini lah, selalunya kurang aktif fizikal dia. Selalunya duduk rumah, tengok TV, tengok drama Astro, makan. Jadi ini pun menyebabkan diet tu jadi tak betul, tak seimbang dengan fizikal dia dan jadi obesiti. Semua ini menjadikan kenapa rakyat Malaysia banyak yang ada kencing manis. Ini adalah antara faktor-faktor yang selalunya lah yang saya dapati menjadi masalah lah di kalangan kita punya ni lah pesakit. Mungkin saya tambah sikit lah ya. Dari segi faktor yang kita kata, ada faktor yang kita tak boleh tukar. Ya, macam dikatakan faktor keluarga. Tapi faktor keluarga ni satu adalah genetik yang betul-betul inherited lah. Katakan kalau seorang daripada ibu bapa tu ada diabetes, mungkin 1/4 daripada anak akan ada diabetes. Kalau 2 orang ibu bapa tu dah ada diabetes, keturunan yang selanjutnya selalunya kita fikir 50% anak akan dapat diabetes ya, dari segi genetik. Dan lagi satu yang kita tak boleh ubah ialah umur ya. Meningkat umur, organ-organ dalam badan, fungsi organ-organ dalam badan sedikit-sedikit akan menurun, dan untuk
individu lain dia akan merosot lebih banyak daripada yang lain. Jadi ya, faktor umur dan faktor genetik tak boleh bertukar, tapi sebenarnya apa kita boleh buat walaupun kita ada genetik dan umur meningkat, ada cara untuk kita lambatkan beberapa penyakit. Ya, sekarang ni yang bimbang ialah semuanya dipercepatkan. Kalau generasi ibu bapa ada diabetes umur 30, sekarang ya keturunan selanjutnya anak mereka akan dapat diabetes 1 dekad sebelum itu, umur 20-an. Dan saya sekarang ni dah nampak remaja yang ada diabetes juga. Dan yang bimbang tu ialah komplikasi diabetes yang kita bincang tadi, mata, buah pinggang, jantung, ya, semuanya berlaku apabila diabetes itu ada untuk tempoh yang sangat lanjut. So kalau dapat diabetes usia muda, pasti beban penyakit akan berlanjutan tempohnya, ya. So maknanya komplikasi pun berlaku pada pesakit diabetes lebih awal. So kami nampak masalah kegagalan buah pinggang berlaku umur 30-an. Dan Prof Imran mungkin tak heran kalau nampak di intensive care CCU-nya nak kena buat prosedur untuk pesakit diabetes mendapat heart attack umur 20-an, 30-an. Ya. Jadi aneh. Usia 20-an. Ya. Minggu lalu pun saya dah ada pesakit diabetes yang ada heart attack umur 20-an dekat CCU. Buah pinggang gagal umur 40-an. So, saya amat sedih sekali. Ya, sangat sedih. Sebab bila dah berlaku begitu, nak ke belakang tu susah. Ya. Nak baik, nak dapat kualiti hidup yang baik semula amat susah. Prof, Datuk, saya bersetuju apabila Prof dengan Datuk sebutkan ada perkara atau faktor yang memang kita tak boleh ubah. Takkanlah kita nak ubah ibu bapa kita, faktornya ataupun family history ini. Tetapi faktor berat badan yang kelebihan atau obesity ini berkaitan rapat dengan diet kita, pemakanan kita, apa yang kita masukkan, suakan, halakan ke mulut kita setiap hari. Itu benda yang kita boleh kawal. Tetapi penyakit diabetes ini juga pencegahannya yang boleh kita kawal dari segi diet, pemakanan dan rawatannya juga ada kaitan dengan makanan dan juga berat badan. Jadi kalau boleh kita lihat kepada bagaimana seseorang itu sebenarnya boleh melakukan pengesanan lebih awal simptom-simptomnya dan yelah kita faham ada perkara yang tidak boleh kawal, tapi yang boleh kita kawal ini bagaimana ingin kita kawalnya, terutama dari segi pemakanannya. Dan kalau kita biasanya orang dah terhantuk baru nak tengadah, bila dah nampak simptom baru nak berubah, tapi simptomnya juga kadang tidak begitu jelas. Jadi mungkin Datuk boleh bantu memberi pencerahan apa simptom-simptom yang mungkin kita kadang terpandang. Ya, bila kita bincang atau tentang simptom, selalunya tahap gula sudah naik pada agak tinggi dan agak lama untuk menyebabkan simptom, ya. Jadi kita pasti bila saya pergi ke sekolah pun tanya anak-anak murid-murid bila kita buat educational talk, ya, mereka semua tahu simptom diabetes, komplikasi diabetes. Saya pasti orang awam tahu yang bila ada diabetes akan rasa cepat haus, ya, akan rasa akan ada kencing berlebihan. Ini sebab kita bincang dari mula tadi kan, gula berlebihan dalam darah maknanya gula akan keluar dalam air kencing. Bila tahap gula kencing tinggi, ia menarik air keluar dengan lebih banyak dalam air kencing. So akan kencing banyak dan kerap. Sampaikan malam pun terpaksa bangun beberapa kali kencing. Dan kadang-kadang ada orang kata, oh dekat bilik air nampak semut, itulah cara nak kesan diabetes. Tapi itu lambatlah. Dan bila keluar gula dalam, bila kita kehilangan air, jadi merangsangkan rasa haus. So seseorang itu akan rasa haus dan yang tidak baiknya bila haus, kita cari minuman manis dan sejuk. So makin kita minum manis, makin minum manis, tahap gula makin naik dan gula cepat
cepat banyak berlaku lah. So lagi satu simptom, kalau gula terlampau tinggi dan kalori hilang melalui air kencing, seseorang tu akan mengalami penurunan berat badan. Kadang mendadak lah kalau dia berterusan berminggu, bertahun ya, akan mengalami berminggu, berbulan lah, janganlah bertahun ya, lambat sangat tu. Tapi mungkin yang saya nak ambil cue tadi ialah tidak ada simptom yang jelas. Tapi saya nak beritahu rakyat Malaysia yang penonton Astro yang kita tak boleh tunggu simptom. Ya, risiko diabetes di kalangan pesakit dewasa Malaysia dah berlaku 1 dalam 5 pesakit rakyat umur 18 ke atas. Kalau nak tengok lebih yang lebih menakutkan ialah mereka antara umur 18 hingga 30, dalam 17. Mungkin saya boleh share slide tu ya. Saya share slide satu ya. Okey, boleh. Saya off-kan. Share my screen ya. Okey. Share my screen. Saya bimbang saya. Kejap. Share. Tak apa. Sementara Prof work on atau work on the share slide tu, kita juga maklumkan terima kasih kepada mereka yang menghantar soalan-soalan di ruangan chat room kami. Soalan-soalan ini juga saya sementara itu saya nak pergi kepada Prof. Prof, ada soalan daripada FN. FN ni bertanyakan soalan berkaitan tahap kerosakan yang bagaimana diabetes ini boleh merosakkan jantung kita. Okey, jadi dia ada beberapa faktor. Satu, berapa tinggi gula tu dan berapa lama gula tu dah tinggi. Maksudnya how high and dia punya duration dia. Kalau dia dua-dua faktor ni memainkan peranan lah. Jadi berapa tinggi gula tu kadang-kadang dia tak perlu tinggi pun. Kalau gula tu dah kalau kita buat fasting gula, kalau dia dah melebihi daripada 7 pun, dia telah memulakan kesan-kesan kerosakan pada salur darah jantung tu jika diberi masa. Jadi kalau kita gula tu dah start tinggi pada peringkat umur 20-an, jadi mungkin kalau dia berterusan secara senyap-senyap dan tak ditangani, dalam masa 5-10 tahun dah ada komplikasi lah. Jadi dia bukan saja berapa tinggi, tetapi berapa lama gula tu tinggi. Ya? Maaf ya, saya rasa ada masalah ke nampak slide saya. Saya takut bertindih-tindih. Boleh nampak. Dah okey dah, nampak dah. Dah nampak ya. So sebenarnya ni sebab saya perlu beritahulah, sebab kalau kita tengok pada survey diabetes satu negara, kita panggil tinjauan kebangsaan National Health Morbidity Survey 2019, yang diabetes seperti beritahu tadi pada permulaannya 4.5 juta. Mungkin untuk 2021 itu jangkaan dia lah, tapi untuk 2019 dijangka dalam 3.9 juta, dan betul iaitu separuhnya masih belum tahu atau kenal. Tapi kalau kita tengok pada umur peringkat kita panggil dewasa muda, yang adult ya, di bawah 30, antara 18 hingga 30, diabetes sudah ada dalam kadar 6%. 6% tu maknanya 1 dalam setiap 17 orang dalam umur 20-an katakan yang ada diabetes, iaitu kalau kita kira extrapolate untuk rakyat Malaysia 400,000 ya. Tapi 90% belum tahu antara yang muda. Kalau kita tengok pula ikut pada perenggan umur yang lain pula, kita tengok memang meningkat diabetes. Tapi mereka yang tahu tu sebab mereka datang periksa makin bertambah. Ya? So bila kita tengok umur 60 ke atas, 50 ke atas, yalah masa itulah nak pergi periksa darah tinggi, kencing manis, penyakit-penyakit lain, kadar pengesanan makin naik. Ya, tapi yang kita bimbang ni orang yang umur ke bawah, katakan 40 ke bawah, ya, tidak tahu mereka ada diabetes, dan itu sebab diabetes dikesan lambat. Dan bila diabetes dikesan lambat, susah untuk kurangkan komplikasi-komplikasi. So sekarang ni kita saran ya, Kementerian Kesihatan, kita saran jangan tunggu simptom. Tapi bila umur mencecah 30 ke atas,
sudah cukup untuk pergi untuk saringan sekali setahun. Walaupun ada keturunan diabetes, tidak ada penyakit-penyakit lain, pergi dengan sendirinya, rela hati, pergi reda, periksa. Kalau kita pergi periksa kereta 3 bulan sekali, periksa badan setahun sekali walaupun tak ada penyakit. Ya, dan dapat saring penyakit penyakit lain, bukan saja diabetes tapi berkadang saring darah tinggi, saring kolesterol, saring sakit buah pinggang, ya. Ini semua sebenarnya perlu kita tahu awal sebab beban penyakit kita panggil NCD iaitu penyakit tidak berjangkit di Malaysia sangat tinggi. Ya, saya tahulah. Ya, so tidak perlu tunggu simptom, tapi sebenarnya kalau ada simptom atau ada keturunan lagilah cepat pergi periksa. Tak payah tunggu umur 30. Awal pun boleh, 20-an pun boleh pergi periksa. Terutamanya kalau dan lebih. Kepentingan melakukan saringan kesihatan ataupun full medical check up itu boleh dilakukan awal usia 30 tahun ya, Prof. Datuk. Manakah Puan Datuk ada sebutkan mengenai saringan kesihatan. Itu juga untuk saya maklumkan di sini kempen For Your Sweetheart kempen. Ini saya publish sekejap. Okey. Kita lihat For Your Sweetheart kempen ini anda boleh mendapatkan maklumat berkenaan dengan diabetes, where diabetes and heart disease meet. For Your Sweetheart kempen ini anda juga boleh ke laman webnya untuk dapatkan maklumat, dan dalam masa yang sama saya juga nak mengambil beberapa soalan daripada audience kita. Saya nak ambil soalan daripada Puan Rosina. Puan Rosina bertanyakan soalan, suami saya disahkan MI dan DM semasa serangan MI, gula 20 pada waktu serangan. Adakah MI dia berpunca dari DM yang tidak diketahui? Maafkan saya dengan istilah-istilah short form atau mungkin jargon, medical jargon ini. Tapi mungkin panelis kita boleh membantu menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Puan Rosina ini. Okey, MI itu myocardial infarction, kata orang serangan jantung lah, heart attack. So dalam soalan ni, suami Puan Rosina ni masa dia kena serangan jantung, dia cek gula 20. So adakah serangan jantung tu disebabkan diabetes? Jawapannya ya. Dan kalau masa dia kena serangan jantung tu dia belum tahu yang dia ada kencing manis, sebenarnya mungkin kencing manis tu dah berada dalam diri dia tu 5 tahun sebelum. Ini just to emphasize lah yang sebenarnya kencing manis ni silent killer. Bila gula dia tinggi sikit tu, kita pun tak ada simptom yang banyak ataupun kita ingat kita haus sebab panas. Jadi dia masa tu dah menyebabkan komplikasi pada salur darah jantung tu, dan bila sampai satu masa salur darah tu pecah dan dia kena serangan jantung. Itulah dia. So jawapan pada Puan Rosina memang betul lah, dia ada kencing manis. Itu satu persoalan. Saya ada banyak lagi persoalan tapi saya cuba membahagikan masa supaya kita dapat meliputi keseluruhan topik. Satu lagi soalan saya nak ambil daripada George Paul Murugesu. George soalan dia, saya berusia 63 tahun dan bukan diabetik. Tapi blood sugar reading is 6.2 and doctor says I'm going into diabetic condition. What should I do? Do I need medication? Yeah. Okay. So ini baguslah ya untuk pergi periksa selalu untuk gula, dan selalunya apa yang berlaku dia buat kita panggil finger stick ya masa pergi klinik. Dan gula tahap 6.2 tu kita kena tengok dia berkaitan dengan berpuasa atau iaitu sebelum makan pagi iaitu berpuasa ataupun selepas makan ataupun random ya. So kalau 6.2 seperti saya beritahu tadi, tahap gula dalam badan dia kawal dengan baik antara lingkungannya dalam 4 hingga hampir-hampir 8 lah ya. Lepas makan 8, lepas tu dia sepatutnya terkawal. So untuk diabetes adalah apabila bacaan gula, paras gula diambil daripada pembuluh ya, bukan daripada finger prick ya, adalah 7 ke atas.
Dan kadang-kadang perlu 1 atau 2 ujian sebab kadang pesakit tak ada simptom. Tapi kalau bacaan gula adalah 6.2, itu tidak bolehlah kita nak katakan betul-betul ke arah begitu. Tapi kalau berpuasa, gula antara 6 hingga 6.9, 6.1 hingga 6.9 adalah kita panggil pra-diabetes. Dan ini satu yang penting sebab kita tengok daripada tinjauan diabetes morbidity yang kajian sama yang saya beritahu tadi, tahap pra-diabetes iaitu pre-diabetes, perantaraan antara normal yang gula betul-betul normal dan gula diabetes iaitu belum lagi menjadi macam yang diberitahu oleh soalan ini adalah 23% rakyat Malaysia yang dalam tahap pra-diabetes daripada tinjauan kebangsaan. 1 dalam 4 orang ada akan tak lama lagi kalau tak jaga akan dapat diabetes. So 6.2 tu kita tengok macam mana. Kalau berpuasa masih okey, kalau dalam tahap berpuasa memang dalam borderline kita panggil. Mungkin kesempatan bulan puasa ini juga boleh digunakan untuk kawal pemakanan. Mungkin saya tambah sikit dapat for Mr. George Paul Murgesu ni. Kalau sugar dah macam pre-diabetic level ni, dia tak payah medication, tapi that doesn't mean you can eat normally Jadi you must behave like you are diabetic tau. Jadi makan, jaga lesser calories, make sure you go for walks and be mindful about what you eat. So it is, although you are not diabetic, you might be diabetic soon, you may not need medication, tapi you must behave like one. You must behave like one so that you prevent it from progressing. That's my suggestion. Ya, itu penting sekali Prof Imran. Lagi satu nak beritahu ialah kami dapat tahu sekarang daripada kajian saintifik yang komplikasi diabetes ada yang sudah timbul dan mula dalam tahap pra-diabetes. Pertukaran pada mata, pertukaran pada buah pinggang dan Prof Imran pun akan kenal pasti serangan jantung pun berlaku dan masalah jantung pada tahap pra-diabetes. Dan seperti Prof Imran berkata, diet dan aktiviti fizikal sebenarnya penurunan berat badan, saya emphasize sekali lah, penurunan berat badan disebabkan diet dan fizikal ni boleh membantu menghalang menjadi diabetes. Dan yang paling baik boleh membantu balik semula ke arah normal. Itu yang kita nak. Kita daripada jadi pra-diabetes jadi normal balik. Sebab kalau dah anjur sangat ke depan macam nak go stand kan? Prof, Datuk, kalau kita lihat pencegahan itu satu caranya, tapi apabila kita bercakap mengenai soalan rawatan, tadi Datuk, Prof Imran ada sebutkan mengenai jaga pemakanan, diet dan sebagainya. Tapi kalau mereka yang sudah terlajak ataupun termasuk dalam kategori diabetik ini, sudah terlebih kandungan gulanya, apa rawatan-rawatan yang ada yang mungkin mereka boleh lakukan dan juga adakah terdapat kemungkinan kita akhirnya membebaskan diri kita daripada keadaan diabetik ini? Kalau boleh soalan ni Datuk jawab. Ya, saya sangat seronok dengan soalan ni sebab sekarang ni ini menjadi isu hangat dan orang awam sebenarnya bila dia orang nak cara rawat yang kurang dengan ubat kan. Dan saya seorang yang memang nak katakan champion lifestyle intervention lah. Sebab bila diabetes pada peringkat awal atau nak menjadi atau baru menjadi, terutamanya apabila ini berlaku dalam seseorang yang mana gaya hidup kurang sihat, berat badan dah berlebih, dan bila mereka amalkan aktiviti tetapi diet yang lebih khusus yang mana terkawal, dan perkataan terkawal ni adalah penurunan kalori daripada mereka yang wanita selalu kalau berat badan berlebih kita capai kalori 1200 sehari, iaitu agak susah kadangnya, dan untuk lelaki 1500 kalori ke bawah,
dan akan mencapai penurunan berat badan yang beransur-ansur, ya, bukan terlampau mendadak dan susah. Tapi kalau masuk kepada beberapa program diet yang sudah dikaji dengan meluas di Amerika dan di United Kingdom, yang mana pesakit diabetes awal mungkin baru 3 tahun diabetes, ada ubat satu jenis atau 2 jenis ubat yang dimulakan. Mereka masuk dalam satu program intensive dietary management, nutritional management, yang mana kalori itu kurang sangat dan diganti dengan cara-cara pemakanan tertentu, dan pada akhirnya mengurangkan berat badan sampai 10-15 kilo. Pesakit yang ada diabetes 2-3 tahun ini menjadi tiada diabetes. Dan ini sudah kami tahu. Tapi untuk buat begitu amat susah. Dan kalau kita fikirkan di UK sekarang ni, ada institusi yang ada membangunkan unit diabetes remission service, yang mana dia buat satu klinik untuk intensive lifestyle. Siapa yang minat? Perkataannya ialah siapa yang minat, sebab tak ramai orang minat dan mahu menukarkan lifestyle untuk mencapai kekurangan berat badan yang berterusan supaya hidupnya bertukar menjadi lebih sihat dan hilangkan semua. Diabetes hilang, darah tinggi hilang, kolesterol hilang, fatty liver, lemak dalam hati hilang, dan risiko banyak benda hilang. So sebab kita tak dapat buat begitu, doktor ramai amalkan ubat-ubatan. Ya, so satu ubat dulu, lepas tu 2 ubat, 3 ubat, lama-lama insulin. Tapi saya rasa yang penting doktor juga dan semua tim yang jaga diabetes tekankan, sangat-sangat penting pesakit itu minat untuk tukar gaya hidup, minat untuk kurangkan berat badan. Sebab purata pesakit diabetes Malaysia ni semuanya dalam tahap obesity. Average BMI pesakit diabetes Malaysia dalam 27.8 begitu. Dan bercakap mengenai berat badan, ni dia berkaitan dengan kesihatan pernafasan kita, kardiovaskular kita. Jadi saya nak pergi kepada Prof Imran. Prof, kaedah terbaik selain daripada mengawal pemakanan, sebab kita tahu Malaysia ini syurga, negara juga syurga makanan. Menunjukkan kalau kita ada pelbagai makanan yang ada di sini. Tetapi dalam masa yang sama, bagaimana sebenarnya kita boleh memastikan kesihatan kardiovaskular kita, dan bagaimana kita nak menurunkan berat badan tanpa kita tidak mengabaikan ataupun kita menidakkan kenikmatan, kelazatan makanan-makanan ini. Okey. Memang itu satu soalan yang susah sikit nak jawab, sebab orang Malaysia ni perangai dia suka makan nasi, ya. Tapi kan yang peliknya, orang Malaysia ni makan nasi, orang Indonesia makan nasi, orang Thailand makan nasi, orang Vietnam makan nasi. Tetapi kenapa dia orang tak tinggi kerja manis? Kita juga yang tinggi. Kita dengan Singapura. Jadi apakah faktor yang menyebabkan orang kita ni senang kena kerja manis? So again here, mungkin adalah orang kata berat badan, maka kalorinya mesti dikurangkan lah. Jadi daripada nasi sepinggan, jadikan dia nasi dia kurang. Kalau boleh tak ada nasi langsung lagi bagus. Kalau tak boleh hidup tanpa nasi, carilah beras yang glycemic index-nya rendah. Kalau kita tengok kat paket beras tu ada tulis low GI. Low GI itu maksudnya kalau kita makan nasi tu, gula tu tak naik mendadak lah. Tapi dia beras dia, dia mungkin beras basmati macam tu lah. Makan tak apa-apa kenyang, tapi jadilah ada beras. Dapatlah kita rasa nasi tu, ya. Lagi satu, bila makan tu janganlah makan laju-laju, makan slow. Menikmatilah makanan tu, sebab ini je yang awak boleh makan hari ini. Makanlah slow. Jadi lebihkan portion sayur. Sayur tu dia akan mengenyangkan kita sikit, ya. Dan bila kita beli kat pasar tu, ambil ayam, daging ke, buangkan lemak tu, ya. Saya lebih mengesyorkan makan ikan, sebab ikan mempunyai kandungan HDL yang bagus untuk jantung,
Ya. Dan kita amalkan seimbang. Kalau makan 3 kali sehari, 3 kali sehari no snacks. Okey, tak ada krepek-krepek lah, apalah, tengok TV, tengok Astrawan ni, tengok drama, makan, punya. Itu tak boleh itu semua. Jadi kita bila makan 3 kali cukup. Dan bila dah pukul 8 malam ke atas jangan makan dah. Lapar pun minum air je. Supaya kita maintain kalori intake tu. Okey. Itu untuk advice saya pasal makanan. Ya. Sementara Prof cakap mengenai diet dan pemakan ini, saya dah ada satu soalan. Sebenarnya kita ada terima banyak soalan Prof dan juga Datuk. Lebih 5-6 soalan, tapi kita ada juga soalan-soalan yang sudah pun kita bincangkan di peringkat awal tadi, tapi tidak apa-apa, nanti kalau ada masa akan repeat semula. Cuma berkaitan diet tadi, saya ada satu soalan daripada Nurul Nabila. Saya rasa ni Prof kena jawab ni. Adakah bariatric surgery akan bantu untuk free diabetes? Nurul Nabila. Mungkin saya boleh jawab ya, Prof. So bariatric surgery, perkataan bariatric tu istilah kita tak selalu pakai lah, tapi ini adalah pembedahan khusus untuk pesakit yang mengalami kegemukan yang ketara lah. Kalau di Asia masih kita tumpukan pada BMI, body mass index mungkin 35 ke atas, ya, kadang 40 ke atas. Tapi di negara barat kadang walaupun BMI rendah sikit dalam 30 pun 27 pun mereka sudah dapat bukti yang pembedahan yang mengubah suaikan perut dan usus boleh menyebabkan penurunan berat badan yang mendadak, dan dengan penurunan berat badan yang mendadak ini dia boleh katakan ghostan-kan balik diabetes dan hilangkan diabetes. So konsep yang saya beritahu tadi tentang intensive diet punya program, dia boleh menyebabkan pengurangan berat badan kadang-kadang 10-15% ya. Tapi dengan bariatric surgery ni kadang-kadang perut ya, stomach tu dia buangkan separuh ataupun dikecilkan ya, kita panggil gastrectomy. Lepas tu kadang-kadang prosedur lain pula surgery, perut tu sudah dikecilkan, disambung ke usus yang dia macam buat bypass, shortcut ya, kita shortcut perut terus ke usus. Jadi tempat untuk serap kalori itu dikurangkan. Dan disebabkan itu akan ada penurunan berat badan, dan memang jelas bila 20-30% daripada berat asal turun, selalunya diabetes ni banyak kalinya akan hilang, akan reverse, akan reversal ya. Dan bukan saja diabetes, tapi apa-apa penyakit yang berkaitan dengan berat badan berlebih. Ya, dan banyak penyakit sebenarnya berkaitan dengan berat badan berlebih. Masalah pernafasan, masalah hati berlemak, ya, masalah lemah jantung, masalah sendi, gout, macam-macam ya, yang boleh kurang. Tetapi bariatric surgery ni ada risikonya ya, sebab perlu melalui bios, perlu melalui pembedahan, dan pesakit yang obes ketara ni memang risiko untuk bios pembedahan adalah tinggi. Ya, tapi memang benar bariatric surgery boleh dibuat di Malaysia di beberapa pusat tertentu oleh pakar bedah yang bertauliah yang boleh buat, dan bila buat kami sudah ada pesakit yang buat begitu yang hilang diabetes. Prof, Datuk, saya ada persoalan lain nak tanyakan, tapi juga can help to look at the questions yang di-post oleh viewers kita ni. Saya rasa soalan-soalan ini juga menjawab apa yang kita bincangkan di awal tadi, ataupun kadar pengetahuan yang mungkin sedikit berkurangan. Tapi saya perlu tanya, mungkin soalan-soalan ini mudah tapi saya perlu bertanyakan juga. Contohnya saya nak ambil soalan daripada Zaliha. Haruskah tukar kepada sweetener? Itu yang pertama. Ini saya kumpulkan soalan-soalan untuk jawab bersekali, memandangkan dia ada kaitan antara satu sama lain. Yang pertama tadi Zaliha yang bertanyakan haruskah tukar kepada sweetener, bercakap mungkin konteks persoalannya adalah menjaga kawal kandungan gula dalam badan, tukar daripada gula kepada sweetener. Yang pertama itu. Yang kedua, Nurul Nabila ada bertanya berkenaan dengan kalau badan kurus tapi
kerap haus, kerap kencing, mungkinkah ada simptom diabetes? Ini sudah pun dibincangkan awal tadi, tapi saya harap Prof dan Datuk tidak keberatan untuk recap semula. Dan juga daripada Zul, salam, saya ingin bertanya the rules of medication pre-DMs or impact glucose level. Ada 3 soalan bersekali yang saya bawakan. Haruskah tukar kepada sweetener? Rules of medication in pre-DM or impact glucose level, dan juga simptom-simptom kerap kencing dan haus. Walaupun ada kurus. Okay. So sweetener ni mungkin saya bagi dekat kita boleh share lah Datuk. Boleh. Saya ni kalau sweetener ni sebenarnya dia ada satu tabiat ni. Kita nak rasa manis dalam minuman. Saya pun dulu macam ni. Saya nak ada benda yang manis saja. Jadi satu hari saya decide supaya jangan letak apa-apa. Ambil kopi tu tak ada gula langsung. Lama-lama kita boleh ambil kopi tanpa gula. Dan bila kita letak sikit gula dah tak rasa jelak lah. Banyak sangat manis. Jadi adalah tabiat untuk saya lah. Sebenarnya kalau saya nak mencelah sikit, tabiat yang Prof sebutkan itu terbukti sebenarnya untuk penonton juga. Sebenarnya saya juga sudah mengamalkan minum kopi tanpa gula sejak beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah berat turun. Ini testimoni langsung. Silakan Datuk. Betul tu, betul. Sebab yang kita nak sarankan dan ialah kita kurang bergantung kepada rasa manis. Ya, macam diberitahu tu. Tapi kalau seseorang tu perlu juga ada rasa manis, ambil sweetener tu adalah acceptable lah, boleh diterima sebagai cara yang lebih baik daripada terus ambil gula. Tapi kena faham juga sebab gula ni datang dari banyak punca ya. Kalau nak kita cakap pasal punca-punca gula dalam makanan, nanti jadi panjang cerita dia juga. Tapi intake gula untuk rakyat Malaysia tinggilah. Betul. Yang bahaya ni 3 in 1, 2 in 1 semua tu, 3 in 1 tu. Ya. Macam mana Datuk pasal stevia sekarang ni tular banyak pasal stevia ni, okey ke Datuk? Stevia ni actually natural jugalah ya. So natural replacement for gula tu, tahap kemanisannya agak tinggi juga. So boleh diterima sebenarnya, boleh diterima. Okey. Soalan kedua tadi pasal kurus dan kerap kencing ya. Oh, itu menakutkan kan? Betul tak Datuk? Kalau kita tengok orang tu kurus, lepas tu makin lama makin kurus, lepas tu kencing banyak, makan. Saya kalau paling takut tengok patient macam tu lah. Datuk boleh cerita kenapa? Itu selalunya tahap gula dia sangat tinggi. Ya. Dan macam saya beritahu tadi, bila gula sangat tinggi dalam darah, gula pun sangat tinggi dalam air kencing. So banyak gula hilang daripada badan dan kalori hilang dari badan makin susut. Tapi susut bukan susut lemak ya, susut otot ya dan menjadi letih. So selalunya bila begini rawatan adalah dengan insulin tau ya. Doktor akan buat keputusan lah. Tapi kita tak suka guna suntikan insulin pada mula-mula dikesan diabetes. Tapi bila ada ciri begini, susut badan banyak, tahap gula yang tinggi, lepas tu simptom yang tinggi, bila datang selalunya gula dalam belasan tinggi atau 20-an, paling baik rawatan sebenarnya adalah memulakan insulin untuk jangka masa pendek atau panjang lah. Lagi satu ialah sakit diabetes jenis type 1 diabetes. Di Malaysia 97% I would say is type 2 diabetes ya. Tapi type 1 diabetes ni ialah jenis diabetes yang lain sikit pada selalunya orang yang lebih muda, kanak-kanak, remaja. Ini autoimmune. Mereka dapat simptom mendadak dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu, gula datang terus tinggi dalam keadaan yang tenat dan perlu insulin. Ya. Okey, soalan ketiga ialah pasal pre-diabetic ni lah. Sama ada kita nak start ubat ke tidak. Jadi ini satu persoalan yang tak berapa clear kan, betul tak Datuk? Jadi saya rasa approach yang terbaik ialah lifestyle modification, biar betul-betul dulu. Dan kalau we cannot achieve that, adalah ubat-ubat yang tertentu yang kita start. Saya rasa macam metformin kan Datuk ini especially kalau orang tu menjurus pada kegemukan, kita akan start macam itulah. Tapi ubat bukan shortcut. Sebenarnya nak lose weight ni memang susah.
Jadi kadang-kadang kita nak pilih, kita pergi bariatric surgery lah, senang, kurus terus, badan jadi cantik. Itu memang shortcut. Memang shortcut tu kadang-kadang ada complication. Tapi memang berat badan adalah orang kita yang masuk berat badan adalah satu usaha lah. Orang kita masuk ke jalan singkat, Prof. Lagi mudah boleh. Cakap mengenai jalan singkat ataupun mudah ni, kita lihat, saya nak ambil satu soalan. Saya kena ambil soalan ni daripada sebab soalan Amir ni kita lihat ni agak trending juga kaedah ataupun gaya diet pemakanan ni, intermittent fasting. Boleh tolong tanya pada pakar yang ada, adakah dengan membuat intermittent fasting bagus untuk resistant insulin? Terima kasih. Mungkin Dr. Prof boleh tolong jelaskan? Ya, so intermittent fasting ni memang heboh sekarang. Ya, intermittent fasting ni artinya kita tumpukan masa makan pada tempoh tertentu. So ada yang menggunakan selalu standardnya 16 jam berpuasa, tapi berpuasa tu boleh minum air kosong lah, bukan macam puasa dalam bulan untuk Muslim fast for Ramadan ya. Dan 8 jam dihadkan untuk makan. Dan dalam 8 jam yang dihadkan untuk makan tu, kita hati-hati untuk makan benda yang kalorinya tertentu, yang khasiatnya baik, yang berimbang. Jadi bila buat begini, secara naturalnya sepatutnya kalori yang kita ambil untuk seharian tu akan kurang. Tapi tak semestinya. Ya, kadang ada orang pula makan 4 jam sehari tapi makan banyak kalori tinggi, lemak tinggi, itu bahaya. Ya. Tapi konsep kurang makan ni secara standard dan kurang kalori adalah sangat baik. Ya. Kadang ada yang keterlaluan bila dia puasa lebih pula. 18 jam, puasa 20 jam, dia ada banyak different one lah. Kalau ikut daripada pakar pemakanan yang terlatih, certified dietitian, mereka tidak sangat support kepada ini sebab bimbang. Jadi check lah kalau ada penyakit terutama macam diabetes ya, bila dah ambil ubat insulin ke ubat biji ya, bila kita nak buat intermittent fasting ni, kadang-kadang ada risiko kekurangan gula, risiko hypo, risiko kekurangan dehydration ke macam-macam. Ya, dan mungkin tidak baik untuk komplikasi-komplikasi yang sedia ada. Ya. So kalau seseorang itu tidak ada penyakit yang berat, ya, mungkin nak konsep kurangkan kalori dan kurangkan makan, asasnya mesti penting lah. Kurang kalori, makanan seimbang, cukup air, ya. So ini just cara-cara untuk disiplinkan seseorang tu. Bila kita satu struktur tu baru kita boleh ikut. Betul. Okay. Jadi kalau you buat intermittent fasting ni, makan ubat kecil manis kita orang kasih, jadi hypo tu sendiri boleh menjurus pada keserangan jantung. Ya. Jadi jangan suka-suka intermittent fasting kalau kita dah ada komplikasi organ-organ jantung kita. Organ jantung ke, stroke ke, mata ke ya. Itu kena berhati-hati. Terima kasih Prof dan juga Datuk. Kita sebenarnya dah terlebih sikit je masa kita ni, tapi tak apa sebab kita lebihkan masa dan ruang untuk menjawab persoalan-persoalan kerana penting untuk masyarakat di luar sana mengetahui maklumat mengenai diabetes ini. Cumanya sebelum saya nak wrap, saya nak ambil satu lagi soalan terakhir. Kalau tadi soalan-soalan melihat kepada gaya hidup, pemakanan ataupun alternatif diet dan apakah mereka perlu lakukan sekiranya mereka ingin mencegah ataupun mengubati diabetes ini. Tapi ini satu soalan yang agak besar sikit menyebabkan dasar. Soalan daripada Naila, adakah cukai gula ataupun sugar tax yang dilaksanakan sejak 2019 efektif dalam mengubah tabiat makanan rakyat? Kita tahu diabetes ataupun kencing manis ini daripada gaya pemakanan dan juga kandungan gula yang tinggi. Jadi soalan ni mungkin boleh jawab dengan ringkas, Prof. Datuk? Datuk ni saya tak tahu pasal cerita cukai-cukai ni. Ini saya tak nak cakap yang tak betul nanti sebab saya sebagai kita panggil clinician ya, jadi kita rawat pesakit di hospital, tapi mengikut kalau nak katakan dasar, kadang susah untuk nampak kesan dasar tu terus menerus lah
Jadi kita teruskan dengan nak katakan menyebarkan kesedaran kepada rakyat, tapi perlu ada nak katakan kajian balik lah kalau ada perubahan kepada tabiat ambil gula. Saya ada satu slide last kali, boleh tak saya share tapi saya rasa susah sikit sebab saya tak ada nak tukar slide, tapi slide daripada tinjauan kebangsaan. Boleh semua rujuk jugalah online. National Health Mobility Survey menunjukkan nak katakan intake of sugar. Actually 50% daripada rakyat Malaysia ada ambil gula berlebihan dalam hari-hari 3 sudu at least untuk buat air manisan di rumah, so hari-hari. Dan dalam 5% rakyat Malaysia ambil at least 6 sudu gula dalam bentuk minuman-minuman berkarbonat atau sweetened beverages. Dan lagi beberapa peratusan tu juga thank you very much. Terima kasih. Saya tunjuk situ. Dan dalam 7% tu ada mengambil, kita panggil ready made 3 in 1, 2 in 1. So lagi satu slide selepas ni ada menunjukkan berapa sudu gula. So message yang penting, tapi ini adalah 2019 iaitu tahun yang sama yang mana sugar tax tu dikenakan. So mungkin for the next survey, national survey, kita harap dengan penyebaran maklumat kepada orang awam dan kita macam hari ni apa yang kita buat ni sangat penting untuk naikkan kesedaran semua rakyat yang kita perlu kurangkan intake gula. So harapnya sikit demi sedikit kita sedar dan kita ubah untuk kebaikan. Kita nak cari kebaikan dalam hidup ni, kualiti hidup baik, pencegahan dari penyakit. Siapa nak penyakit? Siapa nak jumpa doktor berapa bulan sekali? Siapa nak masuk hospital? Tanya diri sendiri. Itu sangat penting, soalan yang sangat-sangat penting untuk dijawab kepada anda yang bertanya ke soalan itu kepada diri anda. Tapi sama Prof Datuk, sesi kita sebenarnya kita dah overrun dah sikit ni. Tapi kita ada lagi banyak soalan. Contoh-contoh soalan ni kalau Prof dan Datuk dapat lihat di ruangan chat room kita ada juga soalan. Tapi malangnya minta maaf banyak-banyak saya tak sempat nak bertanyakan soalan ini dan ada juga soalan-soalan yang sudah pun dijawab di sesi di bahagian awal webinar ini tadi. Tapi tidak mengapa, kepada anda yang mempunyai persoalan-persoalan mengenai diabetes ataupun sakit jantung, anda boleh lihat di paparan skrin anda ketika ini. Ada ruangan kempen For Your Sweetheart. Ini kita melihat bagaimana hubung kait di antara diabetes dan juga sakit jantung ini, kaitannya dan juga simptom-simptom bagaimana anda boleh mengawal pemakanan anda secara umumnya. Apa yang sudah kita bincangkan tadi juga terdapat di kempen ataupun di laman web For Your Sweetheart ini. Di laman web ni saya sudah paparkan foryoursweetheart.my, boleh layari laman web berkenaan. Dan ini anda saksikan ketika ini. Dan malangnya kita tak ada banyak masa lagi. Minta maaf kepada soalan-soalan yang tak sempat saya jawab. Dan terima kasih kepada kedua tetamu kita. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Zanaria Hussein, Ketua Unit Endokrin Hospital Putrajaya dan Ketua Perkhidmatan Kepakaran Endokrinologi Kementerian Kesihatan Malaysia, bersama dengan Profesor Dr. Imran Zainal Abidin, Pakar Perunding Kanan Kardiologi dan Ketua Bahagian Kardiologi Pusat Perubatan Universiti Malaya UM. Terima kasih di atas perkongsian maklumat yang dikongsikan tadi. Cumanya sebelum kita nak berakhir, untuk mereka yang mungkin baru last baru nak masuk, nak join, mungkin sebab keperluan lain, saya nak recap kembali apa yang kita bicarakan sejak 1 jam yang lepas. Yang pertamanya, penyakit diabetes ini boleh disebabkan oleh pelbagai faktor genetik, dan juga faktor obesiti pemakanan, tetapi kita boleh kawalnya dengan cara mengawal diet pemakanan kita, elakkan berat badan berlebihan, dan ianya juga bukan penyakit orang tua. Ini penyakit semua orang boleh dapat, tua ataupun muda, seperti yang disebutkan oleh Datuk Dr. Zanaria tadi. Seawal usia 30-an, hujung 20-an juga sudah ada mendapatkan rawatan untuk diabetes ini. Dan tak salah kalau anda kurangkan pengambilan gula dalam diet anda, sama ada dalam minuman ataupun pemakanan.
yang boleh ganti dengan alternatif yang lain ataupun lebih mudah seperti kata Prof. Dr. Imran tadi, tak ada gula pun tak apa. Campaign For Your Sweetheart ini untuk dapatkan maklumat lanjut, dan jika anda suka dengan webinar seperti ini, berikan kami 5 bintang jika anda merasakan segala maklumat dalam ini penting, bermanfaat kepada anda, bukan saja kepada anda tapi sebenarnya kepada seluruh isi keluarga anda dan kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Prof dan Dato'. Terima kasih. Terima kasih. Selamat puasa semua. Selamat berpuasa.